anggota PPP ni yang mahir dalam pengendalian senjata. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakrin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita berkaitan tentera. Dalam video kali ni aku nak respon kepada satu komen dalam video aku sebelum ni daripada seorang kawan kita ni, nama dia Faris. Dalam komen ni Faris minta aku jelaskan ataupun ceritakan sedikit lah tentang kepakaran yang terdapat dalam Perkhidmatan Tentera Laut Diraja Malaysia. Jadi dalam video ni aku akan terangkan secara ringkas, secara umum supaya mudah difahami oleh orang awam di luar sana tentang kepakaran yang ada dalam Tentera Laut Diraja Malaysia untuk anggota lain-lain pangkat. Secara asasnya, kepakaran dalam Tentera Laut Diraja Malaysia ni dibahagikan kepada 3 cawangan, iaitu yang pertama, cawangan pelaut. Cawangan kedua pula adalah cawangan bekalan dan urustia. Yang ketiga pula adalah cawangan kejuruteraan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, ketiga-tiga cawangan ni kita sebut sebagai, untuk pelaut kita sebut seaman, untuk bekalan dan urustia kita sebut supply, untuk kejuruteraan kita sebut engineering. Jadi kita pergi untuk cawangan pelaut dulu. Kepakaran utama di dalam cawangan pelaut ni adalah peperangan atas permukaan ataupun PPP. Anggota PPP ni yang mahir dalam pengendalian senjata, sama ada senjata kecil ataupun meriam di atas kapal, dikendalikan oleh anggota PPP ni. Kemudian ada juru plot tactical peperangan ataupun JTP. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil radar plotter. Anggota JTP ni dia mahir dalam pengukuran atas peta, membaca radar, ataupun di dalam Combat Information Center CIC. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita perang atas kapal, ada bilik yang kawal senjata apa semua. Untuk anggota bukan pegawai, dia punya incas dia adalah daripada kepakaran JTP ni lah. Segala kontak-kontak yang dikesan radar apa semua, dia yang akan manage. Untuk cawangan pelot ni seterusnya ada kepakaran kom ataupun komunikasi lah. Macam tentera darat dia ada Regimen Semboyan Diraja. Di dalam TADM ada kepakaran kom. Kepakaran kom mengendalikan komunikasi, sama ada melalui radio, melalui pancaran, guna lampu ke, guna bendera. Jadi anggota kom ni dia komunikasi. Kepakaran seterusnya dalam cawangan pelaut ni adalah HDI ataupun hidrografi. Hidrografi ni biasanya dia bertugas di kapal-kapal hidrografi ataupun di pusat hidrografi negara. Dia tak duduk atas kapal perang. Base dia di pusat hidrografi negara, Pulau Indah Kelang. Anggota-anggota ni dia mahir dalam kerja pengukuran laut, buat pemetaan. Jadi peta-peta ataupun carta navigasi yang digunakan oleh pelaut, sama ada tentera laut ataupun mana-mana kapal, hasil daripada kerja kepakaran HDI ni lah. Seterusnya adalah kepakaran penyelam ranjau ataupun PLM. Untuk kepakaran penyelam ranjau ni perlu lulus kursus penyelam dulu. Ada pemilihan dia, berenang je kerja kau, lompat, masuk ke dalaman yang lebih dalam, pakai baju besi berat tu semua, kepakaran penyelam. Kemudian kita ada kepakaran jurulatih jasmani ataupun PTI lah. PTI ni tiga-tiga perkhidmatan pun panggil PTI. Dia ni biasanya akan jadi jurulatih jasmani lah, sesuai dengan nama kepakaran dia. Mana nak PT, merancang aktiviti sukan, yang ada lesen-lesen jurulatih, ada menghadiri kursus-kursus pengadir, biasanya di kalangan mereka ni lah. Seterusnya, kepakaran dalam cawangan pelaut ni adalah Provos Tentera Laut ataupun Protela. Kalau dalam tentera darat adalah MP, Military Police lah. Provos Tentera Laut ni, Protela, tugas dia sama macam MP. Kepada orang awam yang tak faham, dia polis lah, polis tentera. Jadi siapa yang berminat nak jadi polis tentera, masuk Provos Tentera Laut. Itu sebuah sikit kepakaran yang ada dalam cawangan pelaut. Kita pergi pula kepada cawangan bekalan. Kepakaran pertama yang ada dalam cawangan bekalan dan urustia ni adalah kepakaran TNL ataupun Technician Logistik. TNL ni tugas dia banyak menguruskan aset, mendapatkan bekalan, sama ada alat ganti, makanan, ration, pakaian. Jadi kerja dia menguruskan perkara-perkara ni lah. Bila kita duduk kapal, kita kena order itu, order ini, benda-benda yang aku sebutkan tadi, peralatan, semua under TNL ni. Kemudian ada pentadbiran dan keuangan ataupun PNK. PNK ni tugas dia macam pembantu takbir. Kerja surat menyurat, rekod perkhidmatan, kenaikan gaji, allowance, diuruskan oleh kepakaran PNK ni. Dalam video aku sebelum ni, aku pernah ceritakan ada kepakaran bendari, iaitu tukang masak ataupun chef. Mereka ni berada di bawah cawangan bekalan dan urustia ni lah. Kepakaran bendari. Siapa yang minat memasak boleh masuk kepakaran ni. Macam aku explain dalam video aku sebelum ni. Latihan diberikan sampai kau pandai memasak, buat hiasan, ukiran makanan.
boleh jadi chef lah level masakan kau. Dan tentera laut di Raja Malaysia ni, tukang masak dia memang terkenal sebagai yang paling sedap di antara tiga-tiga perkhidmatan. Ini tak boleh dinafikan lah. Kemudian kita ada kepakaran PWP ataupun pembantu wisma pegawai. PWP ni banyak membantu macam pengurusan penginapan pegawai, makanan. Jadi ini tugas PWP lah. Kemudian dalam bekalan dan urusdia ni juga kita ada kepakaran pancaragam. Pancaragam seperti nama dia, main pancaragam lah. Peralatan apa bergantung kepada komposisi pancaragam tersebut. Itu kepakaran yang ada dalam cawangan bekalan dan urusdia. So aku dah cover 2 cawangan, pelaut dan bekalan dan urusdia. Untuk cawangan yang ketiga iaitu kejuruteraan, kita ada kepakaran TMK, Technician Marine Kuasa Gerak. TMK ni dia bermain dengan enjin. Sangat penting untuk kapal bergerak memerlukan enjin. Jadi siapa yang berminat dengan kejuruteraan, minat main dengan enjin besar kereta, boleh masuk TMK. Kemudian kita ada TMS, Technician Marine Sri Mala. 2 kepakaran yang aku sebut tadi iaitu TMK dan TMS, dia di bawah jurutera marine. Dia melibatkan enjin, generator, perut kapal, balenkan air kapal, minyak, kejuruteraan marine yang jaga. Ada lagi satu kejuruteraan dipanggil kejuruteraan elektrik. Dia ada TLS. TLS ni bermaksud Technician Elektrik Kuasa dan Senjata. Dia menjaga bekalan kuasa kapal dan juga persenjataan kapal. Kemudian kita ada TLR iaitu Technician Elektronik Radio dan Radar. Seperti nama dia, dia jaga peralatan elektronik lah, radio, radar. Kena bezakan pengguna dan maintenance. Yang engineering ni dia banyak buat maintenance. Pengguna mungkin dari cawangan lain, maintenance adalah anggota engineering tadi. Jadi itu sedikit penerangan ringkas dari aku untuk kefahaman orang awam di luar sana. Kepada anggota tentera laut yang masih dalam perkhidmatan ataupun yang dah bersara, aku minta maaf lah kalau penerangan aku tadi ada kesilapan. Sebab aku pun tak berapa ingat sangat dah. Kalau ada yang nak buat pembetulan tu, boleh komen kat bawah lah. Mana-mana kepakaran yang aku silap terangkan tu, korang boleh betulkan dekat komen bawah. Kepada kawan kita Faris tadi, aku harap penerangan aku ni memberi pencerahan lah kepada kau punya persoalan tu. Jadi kepada siapa-siapa yang ada soalan ataupun inginkan penerangan tentang isu-isu berkaitan tentera, terutamanya tentera laut, boleh komen kat bawah. Aku akan cuba beri jawapan kepada persoalan korang lah. Kepada yang nak tengok video selanjutnya daripada aku, boleh subscribe. Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.